Kita sambung semula dalam bagian alkohol. Okey, dalam penyediaan alkohol, ada dua cara untuk kita menyediakan alkohol. Yang pertama, untuk mendapatkan alkohol dalam kuantiti yang sedikit, kita akan gunakan proses penapaian glukosa oleh yeast. Manakala untuk mendapatkan alkohol dalam kuantiti yang banyak, kita akan menggunakan proses penghidratan etina. Bagaimana proses penapaian? Kita pergi ke proses penapaian. Ini adalah proses penapaian, iaitu pembuatan etanol. Untuk kita dapatkan etanol, kita gunakan larutan gula dan yeast. Yeast di sini adalah sebagai enzim, yang mana ianya akan merembeskan enzim zimase, untuk menguraikan gula, untuk menguraikan gula kepada etanol dan gas karbon dioksida. Kalau kita lihat di sini dalam gambar raja ni, ada air kapur. Air kapur ni bentuk dia adalah larutan yang tidak berwarna, colorless. Jadi apabila kita melakukan proses penapaian, semasa proses penapaian nanti, larutan gula nanti akan diurai membentuk etanol dan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida nanti akan bergerak melalui tiub pengantar ni, dan masuk ke dalam air kapur ni. Jadi air kapur nanti ni akan bertukar menjadi keru. Kalau ada wujudnya, kalau hadirnya gas karbon dioksida, maka air kapur nanti akan bertukar menjadi keru. Kalau tiada, maksudnya proses penapaian itu tidak berjaya lah. Inilah dia punya tindak balas antara glukosa dengan yeast, iaitu yeast yang akan merembeskan enzim zimase. Jadi larutan glukosa, zimase akan menghasilkan etanol bersama dengan gas karbon dioksida. Jadi etanol yang dihasilkan itu nanti tidak 100% tulen. Jadi kita perlu mengadakan proses penyulingan untuk menyulinkan etanol tersebut. Ini adalah proses penyulingan etanol. Kalau kita lihat di sini, campuran di sini, yang di sini ni adalah etanol yang tidak tulen. Kita akan panaskan etanol yang tidak tulen sehingga suhu dia mencapai 78 degree Celsius. Kenapa 78? Disebabkan etanol punya takar didih adalah 78%. Jadi bila takar didih etanol sudah kita capai, maka cecair etanol nanti akan bertukar menjadi wap. Wap nanti ni akan bergerak dan masuk ke dalam kondenser Lieberg ni. Jadi wap yang bergerak dalam kondisi Lieberg ni akan disejukkan. Wap yang panas bila disejukkan, dia akan menjadi cecair. Jadi wap-wap etanol tadi yang panas, bila dia sudah jadi sejuk, dia akan jadi cecair. Jadi kita akan dapat di sini adalah etanol yang tulen. Itu sebab dalam kondisi Lieberg ni, Lieberg kita nampak sini ada air masuk dan air keluar. Air masuk dan air keluar di sini merujuk kepada air pipe lah, air pili pipe kita sambungkan hose dan biarkan air itu bergerak lah, sehinggalah proses penyulingan ini tamat. Jadi air ni untuk menyejukkan wap yang lalu dalam kondenser ni nanti. Ini adalah perkara-perkara penting dalam penyulingan etanol. Yang pertama adalah 78 degree Celsius. Kita kena faham kenapa 78, sebab takar didih etanol adalah 78 degree Celsius. Dalam beberapa kes kita menggunakan porselin. Porselin di sini untuk memecahkan gelembung udara agar air itu tidak meloncat. Meloncat di sini bermaksud air itu tidaklah menggelegak sangat. Kita mau air itu stabil. Campuran etanol itu stabil saja bila kita panaskan. Jadi kondenser Lieberg di sini kita gunakan untuk menjejukkan wap etanol supaya dia bertukar menjadi cair. Yang ini adalah proses penyulingan etanol. Kita sambung kepada proses penghidratan. Untuk mendapatkan kuantiti yang banyak, kita menggunakan proses penghidratan etena. Jadi bagaimana proses tersebut adalah gas etena kita akan panaskan dengan steam pada suhu 300 degree Celsius dengan tekanan 60 atm, dan mangkin yang kita gunakan adalah asid fosforik untuk mendapatkan
etanol. Kamu lihat sini gambar aja. Kita ada etena campur dengan air, suhu 300 degree Celsius, tekanan 60 atm. Mangkin kita adalah asid fosforik dan kita akan dapat etanol. Okey. Mangkin di sini adalah bahan yang digunakan untuk mempercepatkan kadar tindak balas. Jadi tanpa mangkin berkemungkinan besar tindak balas ini menjadi perlahan. Okey. Hasil yang kita dapat untuk etanol itu mungkin mengambil masa yang lebih lama. Jadi kita perlu ada mangkin supaya dia lebih laju. Okey. Lemak. Sekarang kita pergi bahagian lemak. Okey, lemak merupakan kumpulan sebatian organik, okey, yang mana ia mengandungi hidrogen, oksigen dan karbon. Jadi lemak ni adalah sejenis ester yang kompleks. Okey. Dalam ester, untuk mendapatkan ester kita ada alkohol dan asid organik. Jadi alkohol campur asid organik kita akan dapat ester, iaitu lemak lah. Okey. Okey, lemak wujud dalam dua keadaan. Yang pertama, pepejal. Kalau melihat dalam gambar ajar ni, ini adalah lemak ayam. Jadi lemak ayam tu mostly dalam keadaan pepejal lah. Okey. Bukan lagi mostly, memang pepejal lah kan. Okey. Cair. Kalau kita lihat sini ada lemak tumbuhan. Contohnya di dalam gambar ajar ni kita ada minyak kelapa sawit. Okey, buah kelapa sawit tu kalau kita picit-picit dia, kita akan dapat dia punya minyak lah dalam keadaan cair. Okey. Okey, jenis lemak kita ada dua jenis lemak, iaitu lemak tepu dan lemak tak tepu. Okey. Lemak tepu, apa perbezaan di antara lemak tepu dengan lemak tak tepu? Okey, lemak tepu kalau kita lihat di sini, okey, sumber dia yang pertama, aspek sumber. Lemak tepu berasal daripada haiwan, manakala lemak tak tepu berasal daripada tumbuhan. Contohnya macam kelapa sawit, pokok kelapa, okey, daripada jagung, minyak jagung. Kalau haiwan ni kita dapat ayam, kambing, lembu. Okey. Keadaan fizik pada suhu bilik, okey, kerana fizikal dia. Untuk lemak tepu, dia punya fizikal adalah pepejal. Lemak tak tepu, cair. Kita bayangkan salah minyak masak tu, cair. Okey. Takat lebur. Memandangkan lemak tepu tu dalam keadaan pepejal, maka takat lebur dia lebih tinggi berbanding lemak tak tepu. Okey. Dan kandungan kolesterol juga adalah tinggi bagi lemak tepu. Okey. Manakala untuk lemak tak tepu, kandungan kolesterol dia rendah. Okey, jadi kita di sini ada 1 2 3 4, ada 4 aspek, dan aspek yang kelima adalah ikatan molekul. Untuk lemak tepu, okey, ikatan molekul dia adalah ikatan tunggal. Manakala untuk lemak tak tepu, ikatan molekul dia adalah ikatan double. Okey, macam mana ikatan tunggal dan ikatan double tu? Kita lihat ni gambar aja. Kalau kamu lihat ni saturated, okey, lemak tepu, kamu lihat ni bahagian C ni, karbon ni. C. Okey, dia punya ikatan di antara karbon ni satu saja. Okey, tunggal, iaitu dalam bahasa Inggeris kita sebut single bond. Okey. Kalau kita lihat lemak tak tepu yang di bawah ni, kamu lihat di sini ya. Ada satu bahagian di mana dia punya ikatan di antara karbon dengan karbon dia menggunakan ikatan double. Okey, bahagian sini kalau kita lihat ni dalam gambar aja, okey. Ikatan kita panggil dalam bahasa Inggeris double bond. Okey, double bond. Okey, ini adalah perbezaan di antara lemak tepu dan lemak tak tepu. Okey. Jadi ada 5 aspek. Cikgu harap kamu ingat. Sekarang kita pergi ke kesan lemak ke atas kesihatan. Okey. Lemak tepu mengandungi kandungan kolesterol yang tinggi. Okey. Seperti yang cikgu cakap tadi lah, memang lemak tepu macam lemak ayam tu, lemak lembu, mempunyai kolesterol yang sangat tinggi. Jadi kalau kita makan tu kolesterol yang berlebihan nanti, yang terlampau banyak kita makan tu, okey, akan termendap dalam dinding arteri kita. Okey, kita lihat ni gambar aja. Ini adalah arteri darah kamu. Okey, salur darah kamu. Kamu lihat dia punya dinding ni, nipis. Okey, lumen dia besar. Lumen yang tengah-tengah ni, ruang dia. Tapi bila kamu makan terlalu banyak kolesterol tu nanti akan termendap. Okey, termendap, lama-lama membuatkan dinding arteri kamu tu menebal, menyebabkan lumen tu semakin sempit. Okey.
Bila lumen ni sempit, nanti kau punya darah tu susah mau mengalir, lambat mengalir, berkemungkinan besar akan mendapat stroke lah. Okay? Jadi ini kita panggil arteriosclerosis. Okay? Ini arteriosclerosis, penebalan dinding arteri. Jadi kamu ni yang pelajar-pelajar ni jangan makan lampau makanan yang berlemak. Okey, jadi bila dinding arteri kamu sudah menebal, kamu mudah mendapat tekanan darah tinggi, serangan jantung dan stroke. Okey, kalau kamu tengok di gambar raja, okey. Bila salur darah kamu sudah tersumbat, mulalah kamu dapat stroke. Okey. Jadi cikgu rasa bagian situ sangat jelas. Okey, kamu cuba salin ini latihan dulu. Dan cuba jawablah. Okey. Okey, apakah maksud lemak tepu dan lemak tak tepu? Terangkan kenapa bila kita makan lemak tepu yang berlebihan dalam nutrisi akan menjejaskan kesihatan kita. Kalau kita makan terlalu banyak ayam goreng, kenapa dia boleh menjejaskan kesihatan kita? Okey. Jadi kamu bandingkan lemak tepu dengan lemak tak tepu dari segi sumber tadi. Okey, dari mana dia? Daripada haiwan ke daripada tumbuhan? Kalau daripada suhu bilik, okey, dia cair ke dia pejal? Okey, takat lebur, takat didi dia macam mana, tinggi ke rendah, serta kesan ke atas kesihatan. Okey, kamu cuba jawab. Okey, kelapa sawit dan kepentingannya. Okey, buah kelapa sawit berwarna jingga keemasan. Okey, ada 3 bahagian penting dalam kelapa sawit ni. Yang pertama kita ada sabut. Okey, yang di luar ni sabut ataupun kita panggil dia mesokarp. Okey, mesokarp, sabut. Lepas tu kita ada tempurung. Okey, tengok bahagian hitam ni adalah tempurung. Okey, endokarp. Nama lain dia adalah endokarp. Dan di tengah-tengah ni, bukan tengah-tengah, di dalam dia ni, di dalam yang putih-putih ni, ini kita panggil isi rum. Okey, kernel. Okey. Kandungan minyak yang paling banyak adalah terdapat pada sabut dia di sini. Okey. Tapi minyak yang mengandungi vitamin-vitamin terdapat pada isi rum. Okey. Tempurung ni tidak minyak. Okey, yang ada minyak ada di sirum dan di sabut. Tempurung ni tidak apa-apalah. Okey. Seperti yang cikgu cakap tadi, kandungan minyak yang paling banyak terdapat pada sabut dan yang berkualiti terdapat pada isi rum lah. Ada vitamin E dia. Okey. Okey, mari kita lihat dulu sawit. Ini adalah pokok sawit. Kamu lihat ni pokok sawit, tandan sawit dia banyak. Okey, merah-merah lagi, merah-merah, emas-emas, jingga-jingga. Okey. Jadi kalau kita ada buah begini, kita perlu tombak dulu lah. Ni orang menombak. Okey, sudah tombak, kita loading dah. Loading, bawa masuk pergi lori, antar pergi jual. Lepas tu baru kita dikilang nanti. Sudah kilang dapat semua ni, baru kilang akan buat ni proses. Okey, proses untuk mendapatkan minyak kelapa sawit, iaitu proses pengekstrakan minyak kelapa sawit. Okey. Proses yang pertama adalah proses pensterilan, di mana buah tandan kelapa sawit itu kita akan sterilkan menggunakan steam untuk membunuh mikroorganisma dan untuk melembutkan dia punya buah. Okey. Lepas tu kita pergi penanggalan. Di bahagian penanggalan, buah kelapa sawit itu kita akan pisahkan daripada tandan dia. Okey, kita akan dapat biji-biji sawit nanti. Tandan dia itu kita asing lah. Kita mau tu buah saja. Okey. Kemudian kita pergi next step, bahagian yang ketiga, iaitu penghancuran, di mana buah kelapa sawit ini nanti akan dihancurkan, okey, dicerna pada suhu yang tinggi untuk menanggalkan mesokarp dari tempurung. Mesokarp di sana merujuk kepada sabut. Kita mau asingkan sabut dengan tempurung. Okey. Sabut-sabut nanti akan dikumpul, kemudian akan ditekan menggunakan tekanan hidrolik. Mesokarp ini akan diperah menggunakan tekanan hidrolik untuk mendapatkan minyak.
Oke, minyak-minyaknya nanti akan ditapis. Oke, berasing-berasing kita akan buang dalam bagian penurasan. Kemudian untuk step yang terakhir adalah penulinan, di mana minyak kelapa sawit ini kita akan tulinkan untuk membuang dia punya bau dan untuk kasih buang dia punya warna lah, warna dengan dia punya bau. Oke, supaya dia menjadi minyak masak yang orang bilang cantik sedikit lah kan. Oke, coba kita lihat nih video bagaimana kita mengekstrak minyak kelapa sawit daripada buah dia. Oke, itu buah kelapa sawit . Oke, video ini kita ambil daripada YouTube. Oke, kredit kepada empunya lah. Oke. Ini adalah buah kelapa sawit di mana kita akan melakukan sorting dan kita masukkan ke dalam tangki-tangki khas untuk kita sterilkan, yaitu step yang pertama itu pensterilan. Oke. Ini kita masukkan ke dalam tangki-tangki lori, disebut di sini lori. Sudah kita masukkan cantik-cantik, kita kasih steam dia. Oke. Yaitu kita sterilkan untuk membunuh mikroorganisma dan untuk melembutkan buahnya. Oke, supaya buah itu senang kita mustanggal daripada tandan dia. Oke, di sini kita pisahkan buah daripada tandan dia. Kita mau dia punya buah saja. Oke. Ini adalah step yang kedua, yaitu penanggalan. Oke, proses yang kedua, penanggalan. Yang ini adalah mesin pemeras buah sawit. Oke, pengekstrakannya. Tengok, kita menggunakan tekanan hidrolik untuk mendapatkan minyak kelapa sawit yang mentah. Oke, itu adalah minyak kelapa sawit berwarna merah kemerahan, disebabkan dia kaya dengan vitamin A yang tidak aktif. Oke. Ini dia punya ampas-ampas. Oke, fiber-fiber. Lepas kita buat minyak, dia punya ampas-ampas kita dapat begitulah. Oke, biji-biji dia nanti kita akan pecahkan untuk mendapatkan dia punya isi rung. Oke. Isi rung pun sama, kita akan ekstrak juga menggunakan pengekstrakan tekanan hidrolik juga untuk mendapatkan minyak dalam dia lah. Jadi ini adalah tandan-tandan yang kita tidak pakai sudah. Mungkin kita boleh buat bajak lah, bajak organik. Oke, ampas-ampas tandan yang kita tidak pakai sudah. Tinggal ampas tandan kita hancurkan. Mungkin kilang ini membuat bajak, cikgu pun kurang pasti apa dia membuat dengan tu ampas tandan bajak organika. Oke, di sini minyak kelapa sawit yang mentah nanti akan ditapis. Oke, penapisan. Oke, proses penapisan untuk menapis segala benda-benda asing yang terdapat pada minyak mentah tu. Selepas kita tapis, kita akan buat penulinan. Oke. Oke. Itu adalah proses-proses sawit tadi. Kita coba lihat kembali. Oke, ini adalah proses yang tadi tu. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 step yang perlu kamu ingat. Oke, yang pertama kita ingat sama-sama, pensterilan. Yang kedua, penanggalan. Yang ketiga adalah penghancuran. Oke. Yang keempat adalah penekanan ataupun pengekstrakan.
Yang kelima penurasan, dan yang terakhir adalah penulinan. Okey, ini adalah 6 step untuk mengekstrak minyak kelapa sawit daripada buah kelapa sawit. Okey. Okey, kita sambung ke bahagian sabun. Okey, apa itu sabun? Seperti biasalah, sabun itu adalah bahan pencuci yang paling penting yang diperbuat daripada lemak tumbuhan. Okey, lemak tumbuhan di sini merujuk kepada lemak daripada tumbuhan lah, daripada kelapa sawit, daripada kelapa, daripada jagung. Okey. Jadi sabun adalah garam asid lemak. Okey, kalau soalan tanya, apakah itu sabun? Sabun adalah garam asid lemak. Okey. Ini adalah contoh-contoh asid lemak dan sabun yang dihasilkanlah. Okey, kita ada asid stearik, okey, stearik, okey, asid stearik yang mana akan menghasilkan natrium stearat, okey, asid palmitik, natrium palmitat, asid olik, natrium oleat, dan asid laurik akan menghasilkan natrium laurat. Okey, ini adalah jenis-jenis sabun yang ada lah. Okey. Jadi bagaimana kita mau membuat sabun? Okey, proses pembuatan sabun. Okey, proses pembuatan sabun kita namakan sebagai proses saponifikasi ataupun nama lain dia adalah hidrolisis beralkali. Okey, ada dua nama dia. Yang pertama kita panggil saponifikasi. Yang kedua kita panggil hidrolisis beralkali. Okey, dalam proses ini senang saja. Kita ambil minyak, okey, minyak kelapa sawit, dan kita campurkan dengan alkali ataupun dalam kes ini kita gunakan natrium hidroksida. Okey, minyak kelapa sawit campur dengan natrium hidroksida dan kita akan dapat sabun. Okey, sabun tu kemudian kita akan campur dengan garam untuk mendapatkan sabun yang mendak. Okey, sabun yang mendak. Okey. Sebab bila kita panaskan minyak dan alkali begini, okey, kita akan dapat sabun yang dalam air lah, dalam keadaan cair. Jadi kita perlu campur garam supaya dia mendak. Okey. Okey. Ini bahan-bahan yang kita perlukan tadi. Minyak kita campur dengan natrium hidroksida, kita akan dapat sabun. Okey, tapi seperti yang saya cakap tadi, sabun itu dalam keadaan cair, jadi kita perlu campur garam. Okey. Kenapa kita mesti campurkan garam dalam proses saponifikasi untuk memendakkan sabun? Sebab garam boleh mengurangkan keterlarutan sabun dalam air. Okey. Okey, ini adalah tindak balas sabun. Kalau kita lihat di sini adalah minyak. Okey, sama saja gambar raja di atas ni dan di bawah, satu bahasa Inggeris, satu bahasa Melayu. Okey, minyak campur dengan natrium hidroksida, kita akan dapat sabun. Okey, iaitu garam natrium asid lemak ataupun garam asid lemak. Okey, bersama dengan gliserol dan air. Okey, jadi bila soalan tanya, tuliskan persamaan tindak balas di antara minyak dengan natrium hidroksida. Ini perlu kamu tulislah. Okey, minyak campur dengan natrium hidroksida, kamu akan dapat garam asid lemak ataupun garam natrium asid lemak campur dengan gliserol dan air. Okey, ataupun gliserol sajalah. Okey, minyak campur sodium hidroksida, kita akan dapat gliserol dengan sabun. Okey. Okey, ini adalah molekul sabun. Okey, kita ada kepala dia di sini bulat dan dia punya ekor ni macam beginilah, macam gergaji ya. Okey. Kepala dia di sini larut dalam air. Bila dia larut dalam air, kita panggil dia hidrofilik. Okey. Kalau kita lihat ni ekor dia hidrofobik. Maksudnya dia hanya larut dalam minyak ataupun grease. Okey. Kepala hidrofilik, ekor hidrofobik. Okey. Ini yang paling mudah kan? Tidak susah. Sekarang kita bergerak kepada mekanisme tindakan pencucian sabun. Okey, kita lihat di sini pada peringkat yang pertama, ada 4 peringkatnya. Kita lihat, okey. Yang pertama kita ambil baldi. Okey, baldi, kita isi kain kita. Kita masuklah kita punya air dan sabun. Okey. Jadi bila kita masukkan sabun kepada air kita tu, apa yang berlaku? Ketegangan permukaan air tu akan dikurangkan oleh sabun. Okey. Jadi
tegangan permukaan air dikurangkan. Okey, apabila sabun dicampurkan dalam air tu. Jadi menyebabkan air sabun tu mudah bergerak. Dia punya molekul-molekul sabun tu mudah bergerak sebab dia punya ketegangan sudah berkurangan. Jadi molekul sabun ni bebas bergerak menembusi jentian-jentian kain, baju-baju kamu, tuala-tuala kamu. Okey. Itu step yang pertama, iaitu ambil baldi, isi air, isi kain, isi kain sama isi sabun lah. Okey. Okey, peringkat yang kedua, apa yang berlaku molekul sabun tu bila dia nampak benda yang kotor, siapa yang melekat sana? Okey, kalau kita lihat sini, ekor akan melekat pada bahagian yang kotor. Tidak kisahlah grease kah, minyak kah, dia akan bergerak, dia akan melekat, ekor tu akan melekat pada minyak tu lah, pada kotoran tersebut. Okey. Itu peringkat yang kedua, di mana molekul-molekul sabun tu dia punya ekor akan melekat pada kotoran-kotoran yang ada pada baju ataupun pada apa-apalah. Okey. Kemudian peringkat yang ketiga, apa yang kita perlu buat adalah kita perlu kacau itu baldi. Sama ada kita guna kaki ke, kita pijak-pijak ke, kita guna tangan ke, pusing-pusing tu air ke. Untuk apa tu? Supaya itu kita memberikan daya supaya molekul sabun tu boleh mengangkat kotoran tu, untuk menanggalkan kotoran tu daripada baju tu lah. Jadi air tu kita kena kacau lah. Okey. Sama macam konsep itu mesin basuh lah. Kalau kita lihat mesin basuh tu berpusing-pusing ya kan. Okey. Supaya air tu dia kacau, supaya molekul sabun tu dapat bergerak mengangkat kotoran-kotoran yang ada pada baju. Okey. Ya, kita lihat ni gambar ni, tengok. Okey, air dikacau, tompok grease terus ditanggalkan daripada permukaan baju. Jadi peringkat yang terakhir, buih-buih sabun nanti akan terbentuk, okey, mengapungkan titisan-titisan grease dalam air. Okey, maksudnya nanti bila ada buih-buih itu kamu nampaklah itu buih-buih yang berwarna coklat-coklat tu, yang kotoran-kotoran tu. Okey. Kalau kotoran dia berwarna ungu, ungu lah buih tu. Kalau kotoran dia berwarna merah, merah lah tu buih. Kalau kotoran dia berwarna coklat, coklat lah itu buih. Okey. Jadi ini adalah mekanisme tindakan pencucian oleh sabun. Okey, kita tengok balik semula. Okey, yang pertama masukkan sabun lah. Kemudian molekul sabun tu akan bergerak. Okey, berpusing-pusing dalam air tu, bergerak sendirilah. Kita kena faham juga, okey. Zarah-zarah cair ni dia masih bergerak sedikit, walaupun dia tidak laju tapi dia still bergerakan. Okey, sama juga ni molekul sabun dia bergerak juga, cuma tidak laju lah. Okey. Kalau mau kasih tolong dia pun boleh juga, kita kacau-kacau sikit lah guna tangan kita kan. Lepas tu peringkat yang kedua, ekor-ekor tu nanti akan melekat pada kotoran. Lepas tu molekul-molekul sabun tu akan mengangkat kotoran. Okey, kemudian kita akan dapat kotoran pada buih-buih yang terbentuk lah. Okey. Okey, kita pergi polimer. Apa itu polimer? Polimer adalah molekul besar. Kita lihat ni rantaian. Okey. Molekul besar. Ini adalah molekul lah, kita panggil sebuah molekul yang besar. Okey. Yang terdiri daripada gabungan molekul-molekul kecil yang kita panggil sebagai monomer. Okey. Kita lihat ni bulat-bulat ni. Bulat-bulat ni merujuk kepada monomer. Jadi kita ada 1 monomer, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita ada banyak monomer di sini. Monomer ni sama saja. Jadi dia bergabung membentuk satu rantaian yang panjang, kita panggil sebagai polimer. Okey. Jadi ada dua jenis polimer. Okey. Polimer asli dengan polimer sintetik. Okey. Asli dengan sintetik. Okey. Polimer asli. Polimer asli adalah polimer yang wujud secara semula jadi, yang berasal daripada organisma hidup, contohnya karbohidrat, protein, selulosa, petroleum. Okay, karbohidrat tu kita dapat daripada baras. Okay, baras tu daripada padi lah kan. Protein tu kita mungkin boleh dapat daripada susu, daripada lembu. Okay, petroleum tu daripada apa? Fosil tu daripada dinosaur. Okey. Selulosa tu daripada rumput-rumput, okey, yang telah dirembes. Okey.
Yang dirembes, yang diurai. Okey, yang diurai membentuk selulosa. Okey. Polimer sintetik. Polimer sintetik adalah polimer yang dibuat oleh manusia, yang diperbuat daripada petroleum dan gas asli. Contohnya seperti perspex, nilon, PVC, neoprene, getah butil. Kita lihat ni gambar aja lah. Yang plastik-plastik begini ni, ini adalah polimer sintetik lah. Baldi-baldi ni yang semua ni lah, semua ni ya. Okey, proses pempolimeran dan proses penyah polimeran. Okey, apa itu proses pempolimeran? Okey, proses pempolimeran adalah proses menggabungkan monomer untuk membina satu molekul yang berantai panjang yang kita panggil polimer. Jadi secara ringkasnya, monomer bergabung menjadi polimer. Itu adalah pempolimeran. Kita lihat ni gambar raja. Ini adalah monomer. Yang bulat-bulat ni, ini adalah monomer. Jadi kita gabung dia ni semua, buat satu rantai begini. Ini kita panggil polimer lah. Jadi penyah polimeran adalah proses menguraikan polimer panjang menjadi monomer. Jadi kita tukar balik kepada molekul kecil, daripada molekul besar menjadi molekul kecil. Okey, itu adalah penyah polimeran. Kalau pempolimeran, molekul kecil menjadi molekul besar. Penyah polimeran, molekul besar menjadi molekul kecil. Okey, mudah. Ini adalah contoh pempolimeran. Okey, yang mana kita membuat perspex. Okey, macam mana mendapatkan polimer perspex? Okey, untuk dapatkan perspex, kalau kamu mau tahu apa itu perspex, ni nah gambar ni. Yang kaca-kaca macam kaca ni tapi bukan kaca. Okey, ini adalah perspex. Okey. Kaca tapi bukan kaca. Dia macam kaca lah tapi bukan kaca. Okey, jadi apa yang perlu kita buat adalah kita ambil ni metil metakrilat. Okey. Kita campur dengan mangkin iaitu lauryl peroksida dan kita panaskan pada suhu 50 darjah Celsius. Okey. Jadi bila kita panaskan metil metakrilat ni dengan mangkin lauryl peroksida, kita akan dapat perspex. Okey. Ini adalah pempolimeran. Okey. Kalau kita mau kasih penyah polimeran, kita mau dapatkan kita punya monomer semula, kita panaskan ni perspex. Tengok ni gambar aja. Kita panaskan perspex. Perspex yang dipanaskan nanti akan menghasilkan uap. Uap tu akan bergerak melalui saluran ni. Kemudian ada ais di sini, untuk menyejukkan uap. Jadi bila uap itu sejuk, dia akan jadi secair semula lah. Kita kena ingat, okey, kamu kena ingat dan faham, uap yang panas bila dia disejukkan, dia akan menjadi cecair semula. Okey. Jadi kita akan dapat di sini adalah metil metakrilat. Okey. Perspex dipanaskan, kita dapatlah metil metakrilat. Okey. Mesti kamu ada tertanya-tanya, kenapa metil metakrilat saja? Mana tu lauryl peroksida? Okey. Macam tadi ni pempolimeran, kita ada lauryl peroksida. Kamu kena faham, lauryl peroksida ni adalah mangkin saja. Okey, mangkin tu tugas dia untuk mempercepatkan kadar tindak balas. Maksudnya dia tidak akan keluar pada hasil. Okey. Itu adalah mangkin ya. Okey, kita sambung semula kepada getah asli. Okey, apa itu getah asli? Monomer getah asli adalah isoprena. Okey, dia adalah kenyal. Okey, konduktor haba yang lemah bermaksud kita tidak boleh mengalirkan haba menggunakan ini kentalan lah. Dalam gambar rajaan ini kentalan ni. Okey, tidak mengalirkan arus elektrik sama tidak mengalirkan haba. Okey, tidak boleh kasih alir elektrik dan haba. Dia lembut, lembut jugalah, tapi kalau kita umban di kepala sakit juga tu. Okey, dan dia tidak larut dalam air. Maksudnya kalau kita ambil ni kentalan, kita buang di sungai kah, kita buang di laut kah, dia tidak akan larut lah. Okey, macam itu Milo larut. Okey. Okey, kita pergi tindakan asid dan alkali ke atas latex. Okey, apa itu latex? Latex itu adalah susu gata. Okey, susu gata. Okey. Lepas kita potong, kita toreh tepung getah, kita akan dapat dia punya susu. Itu kita panggil latex. Okey. Ini adalah struktur molekul getah dalam latex. Kalau kita lihat ni poin, tengok ni gambar aja. Kita ada molekul getah. Dalam di luar molekul getah ni kita ada membran protein. Ada lapisan yang kita panggil membran protein. Okey.
Di luar lapisan membran protein ini ada cas negatif. Jadi cas negatif ni, cas negatif dan negatif bila dia berjumpa, dia tidak boleh berjumpa, dia tidak boleh mendekat, okey, dia boleh merapat, okey. Jadi dia akan tolak, okey. Jadi apakah asid dan alkali buat ke atas lateks ni? Okey, asid dia mempunyai hydrogen ion, yang mana dia punya cas, kalau kita lihat ni di sini adalah H+, okey. H+, maksudnya dia punya cas positif. Okey, apa cas itu buat? Okey, kita lihat semula dalam gambar aja ni. Cas positif itu nanti akan meneutralkan ini cas negatif. Bila cas negatif ni sudah neutral, bermaksud cas negatif ni hilang, tidak suatu cas negatif. Okey. Jadi apa yang berlaku? Bila tu cas sudah hilang, okey, membran protein dan membran protein itu akan berlanggar. Okey, dorang boleh berlanggar, dorang bersentuh sudah. Bila membran protein sudah berlanggar, membran protein itu akan pecah. Bila dia pecah, akan keluarlah itu molekul getah. Kemudian molekul getah itu akan menggumpal. Okey, dia akan menggumpal. Okey, itu adalah tindakan asid terhadap lateks, akan menyebabkan lateks menggumpal. Okey. Alkali. Dalam alkali dia ada hidroksida ion, OH-. Okey, apa ni OH- ni buat? Okey, OH negatif ni buat. Kita lihat semula struktur molekul kita tadi. Okey, apa itu OH- tu buat? Dia akan mengekalkan cas negatif ni. Okey, dia akan kekalkan. Dia memastikan cas negatif ni ada dan semakin kuat. Okey, bila cas negatif tu masih ada, okey, jadi dorang tak boleh berlanggar. Okey, tak boleh berlanggar. Ini molekul kita tidak boleh berlanggar. Jadi bermaksud itu lateks tidak berubah. Okey, tidak perubahan pada lateks. Okey, dia akan kekal menjadi lateks jugalah. Jadi apa alkali buat terhadap lateks? Dia akan mencegah lateks itu menggumpal. Okey, jadi itu adalah asid dan alkali. Kalaulah itu lateks kita biarkan saja, kenapa dia masih boleh menggumpal? Contohnya lah, hari ini saya pergi menore. Okey, nanti malam saya pergi menore, lepas tu saya biar, besok saya tengok, saya nampak itu susu gata jadi kentalan saja. Jadi kenapa dia boleh jadi kentalan? Okey, itu disebabkan adalah tindakan bakteria lah, yang mana nanti di permukaan lateks nanti ada bakteria datang. Okey, bakteria itu akan membiak dan merembeskan asid yang lemah. Asid yang lemah nanti akan meneutralkan cas negatif. Okey, cas negatif pada membran protein, menyebabkan membran protein itu boleh berlanggar, lalu pecah, kemudian molekul getah itu menggumpal. Okey, jadi dia ambil masa lama sikit lah, sebab dia menghasilkan asid yang lemah sajalah. Okey, sekarang kita pergi proses pemvulkanan getah. Okey, ini adalah susunan molekul dalam getah asli. Kita lihat ni ya, ini adalah susunan molekul dalam getah asli. Dalam dia punya susunan ni tidak rantai. Okey, tidak rantai di antara susunan ni. Okey, lapisan pertama, kedua dan ketiga tidak dia punya rantai. Bila tidak rantai, dia punya molekul ni mudah menggelongsor. Bila dia mudah menggelongsor, bermaksud dia punya molekul ni tidak kuat. Okey, lemah, tidak keras. Okey, jadi apa itu pemvulkanan getah? Apa yang dibuat pada getah tu? Okey, kita lihat di sini. Bila kita buat proses pemvulkanan, susunan molekul dalam getah asli itu berubah. Okey, dia akan berubah. Dia akan ada S di sini. S di sini merujuk kepada sulfur. Okey, S. Tengok ada S di sini. S di sini akan membuat rantai silang di antara lapisan pertama dengan lapisan kedua, lepas itu lapisan yang ketiga, dan seterusnya lah. Okey, sulfur ni akan membuat rantai silang. Jadi rantai silang yang terbentuk ni akan menyebabkan molekul tu susah mau menggelongsor. Okey, bila ada susah mau menggelongsor, maksudnya kita mendapat sebuah molekul yang kuat dan keras.
Oke, kita pergi kepada perbezaan kita asli dengan kita terbukan. Oke, ini adalah perbezaan kita asli dan kita terbukan. Ada 4 salah yang perlu kamu ingat lah. Oke, dari segi kekenyalan, kita asli dia kurang kenyal, kita terbukan lebih kenyal. Kekerasan kita asli lembut, kita terbukan lebih keras. Kekuatan kita asli tidak kuat, tapi kita terbukan lagi kuat. Ketahanan haba, kita asli tidak tahan haba, tapi kita terbukan lebih tahan haba. Oleh kerana kita terbukan ini sangat bagus dari segala aspek, jadi kita gunakan dia untuk buat kasut yang berjenama, tayar-tayar kereta, tayar-tayar lori. Oke, kita pergi kepada penghasilan kita terbukan dalam industri kita. Oke, kamu lihat nih, latex. Ini latex, gambar aja nih. Ini latex. Oke, latex. Kemudian kita akan buat kapingan. Acuan itu kita letak dalam tanah lah, kita korek tanah. Lepas itu kita buanglah itu kita punya latex sana. Lepas itu kita tambahlah, sebelum kita buang kita tambah sugar geta ataupun acid. Kemudian kapingan nanti itu gumpalan kita yang kita dapat tuh kita akan giling dia. Inilah kepingan yang kita giling, yang kita gelek dia. Nih kita giling dia ini. Kemudian kita akan buat proses pemvulkanan. Oke, latex kita dapat gumpalan getah, kita dapat kepingan getah, baru kita buat pemvulkanan. Oke, untuk mendapatkan getah terbukan. Oke, jadi bagaimana kita mendapatkan getah terbukan dalam makmal? Yang ini dalam industri tayar. Dalam makmal kita cuma rendamkan kita punya getah asli dalam sulfur klorida dalam metil benzina. Ini larutan sulfur klorida dalam metil benzina. Kemudian kita rendamlah kita punya getah asli yang kering. Oke, maka kita akan dapat getah terbukan. Jadi habis sudah kita punya bab 4. Kita akan jumpa lagi dalam bab 5. Oke, bye.